Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah Sakinah binti Hassan Basri. Saya daripada kumpulan 4 dan terdiri daripada 3 ahli kumpulan iaitu Siti Aisyah binti Mas, Nolini binti Azmi. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tajuk agama Hindu. Yang pertama, pengenalan. Agama merupakan satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan tersebut. Seseorang yang beragama menerima ajaran, mematuhi perintah Tuhan, mentaati ajaran agama serta melaksanakan ibadat yang dituntut dan meninggalkan larangan oleh agamanya. Selain itu, agama berkaitan dengan adab bersam dan budaya sesebuah masyarakat. Rakyat yang berbilang kaum di Malaysia turut menganuti pelbagai agama dan mengamalkan budaya dan adat bersam kaum masing-masing. Setiap agama memiliki nilai-nilai yang memandukan masyarakat sehingga perpaduan dapat menikmati dan keharmonian negara dikekalkan. Yang kedua ialah sejarah kaum Hindu. Majoriti penganut agama Hindu di Malaysia adalah masyarakat India. Dari aspek sejarah, perkataan Hindu asalnya merujuk masyarakat yang tinggi di Sungai Sindhu, Indus. Kemunculan agama ini sering dikaitkan dengan zaman tamadun Indus, walaupun pengasas agama ini tidak diketahui. Yang kedua, masyarakat India yang tiba di tanah Melayu semasa era penjajahan British telah membawa bersama-sama dengan agama dan budaya yang diamalkan dari tanah air asal mereka. Masyarakat ini mempelajari nilai-nilai dan budaya tempatan selepas kedatangan mereka ke tanah Melayu. Di samping meneruskan budaya dan adat bersam asal mereka, pengasingan pendapatan pada era kolonial antara buah bangsa dengan bangsa yang lain menyebabkan budaya dan amalan adat bersam dari negara asal masih tebal dalam sanubari mereka. Kepercayaan agama Hindu yang pertama ialah kepercayaan kepada dewa-dewa. Kewujudan dewa-dewa dalam agama Hindu merupakan manifestasi daripada Tuhan yang satu. Oleh itu, agama Hindu bukanlah bersifat politisme. Dewa atau Tuhannya mempunyai 3 fungsi utama iaitu Brahma, dewa pencipta, Vishnu, dewa pelindung dan Shiva, dewa pembinasa. Vishnu juga dianggap sebagai Tuhan matahari yang sentiasa memberikan perlindungan kepada makhluknya. Pengganut agama Hindu juga sentiasa percaya bahawa sekiranya mereka memerlukan pertolongan, Vishnu akan turun ke bumi menyerupai manusia untuk memberikan bantuan seperti yang dapat dilihat melalui watak Rama dalam teks Ramayana dan watak Krishna dalam teks Mahabharata. Terdapat juga dewa-dewa lain seperti Indra, dewa perang dan cuaca, Surya, dewa matahari, Agni, dewa api, Varuna, dewa langit dan Lakshmi, dewa kekayaan. Selain itu, ada juga dewa-dewa lain yang disembah seperti yang menyamai alam semula jadi iaitu matahari, bumi dan langit serta yang menyamai dunia haiwan. Seperti yang kita lihat, gambar tersebut ialah dewa-dewa agama Hindu dan kuil tempat ibadat agama Hindu. Seterusnya, kepercayaan yang kedua ialah konsep karma dan kelahiran semula. Konsep karma menekankan bahawa setiap perbuatan baik ataupun buruk mempunyai balasan yang sebentar. Penganut agama Hindu percaya bahawa segala kebahagiaan dan kedudukan kelahiran mereka amat dipengaruhi oleh amalan mereka semasa kehidupan yang terdahulu. Hal ini kerana mereka mempercayai konsep kelahiran semula. Oleh itu, untuk memastikan kelahiran semula kelak berada dalam kasta yang mulia,
Kepribadian dalam hayat yang sedang dilalui perlulah baik dan berbudi. Unsur yang menentukan kasta yang bakal diduduki selepas kelahiran semula ialah karma. Justru, hukum-hukum karma ini perlu dipatuhi untuk memastikan kebahagiaan, kemakmuran dan usia yang panjang. Akhir sekali ialah kitab-kitab suci Veda. Kitab Veda ialah kitab-kitab suci yang menjadi panduan dalam pengamalan agama Hindu. Antara kitab suci Veda ialah Atharva, Brahmanas, Aryanyakas, Upanishad. Seterusnya, tema yang kedua ialah perayaan masyarakat mulia dan perayaan Hindu. Terdapat 4 perayaan yang disambut oleh agama Hindu. Yang pertama ialah perayaan Deepavali. Perayaan ini juga dipanggil perayaan cahaya. Agama Hindu biasanya disambut pada bulan Oktober atau November. Masyarakat India merayakan perayaan ini sebagai simbol keterangan yang boleh menghalau kebenaran atau kejahatan. Cerita yang menyalakan melambangkan kebaikan, mengatasi kejahatan, serta ilmu pengetahuan yang mengatasi kejahilan seseorang manusia. Pada hari Deepavali, penganut agama Hindu akan mandi dengan minyak khas, memakai pakaian baru, menghiasi rumah mereka dengan gembira, bermain musim, menikmati cuaca istimewa serta mengajukan manisan dan hadiah. Mereka juga mengadakan upacara sembahyang di kuil dan di rumah pada hari tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh sambutan perayaan Deepavali. Seterusnya, perayaan yang kedua ialah Thaipusam. Thaipusam ialah perayaan yang mula dirayakan di Tamil Nadu, iaitu India Selatan. Namanya diambil daripada bahasa Tamil sendiri, iaitu bulan Thai. Selalu merujuk kepada bulan Januari atau Februari, dan Pusam ialah nama bintang. Perayaan ini sering diraihkan secara besar-besaran di 3 buah kuil utama di negara ini, iaitu di Kuil Sri Maha Mariamman, Ipoh, Kuil Balahan Dayuthabani, Pulau Pinang, dan Kuil Sri Subramanian Swami, Pacific. Masyarakat Hindu biasanya membayar nazar pada hari perayaan ini. Hari Thaipusam merupakan hari untuk penganut Hindu menunaikan nazar dan menebus dosa. Oleh itu, penganut Hindu menunaikan hajat tersebut kepada Dewa Murugan. Semasa perayaan ini, ada antara penganut Hindu yang membawa susu, mencukur rambut serta membawa kavadi, sama ada di atas bahu atau kepala. Kavadi biasanya dibuat daripada beberapa batang kayu atau besi dan di atasnya diletakkan patung Dewa Murugan. Gambar tersebut merupakan contoh sambutan perayaan Thaipusam. Perayaan yang ketiga ialah Thaiponggal. Perayaan Thaiponggal merupakan perayaan Menuai atau petani. Perayaan ini dirayakan pada awal bulan Thai. Ada 3 hari penting dalam pesta Pongal, iaitu hari pertama Pongal dan untuk pesta Menuai. Hari kedua dipanggil Mutu Pongal untuk orang yang ada lembu, dan hari ketiga dipanggil Kani Pongal untuk anak dara. Pesta Pongal merupakan satu pesta yang orang ramai akan bersama-sama memasak nasi dengan susu dan sakaraj, iaitu gula merah atau gula Melaka, di dalam periuk belangan. Gambar tersebut merupakan contoh sambutan perayaan Thaiponggal. Akhir sekali ialah perayaan Navaratri. Perayaan ini disambut selama 9 hari di bulan September atau Oktober. Perayaan ini hasil bersama oleh kaum wanita untuk Dewi Durga, Dewi Lakshmi, dan Dewi Saraswati. Tempat sembahyang di rumah lazimnya dihias dengan Navaratri Holu, iaitu hiasan bertingkat. Perayaan ini juga dikenali sebagai Durga Puja dan Dussehra. Hari ke-9 disambut sebagai Saraswati Puja dan hari ke-10 adalah Vijayadashmi. Gambar tersebut merupakan contoh perayaan Navaratri. Institusi Agama Buddha. Penganut agama Buddha bersatu melalui Persatuan Buddha Malaysia yang menjadi penaung pada persatuan negeri atau daerah, juga penaung rumah ibadat mereka. Persatuan ini ditubuhkan pada tahun 1959 dengan objektifnya untuk menggalakkan perpaduan
kebajikan sosial dalam kalangan masyarakat Buddha di Malaysia. Selain itu, terdapat pertubuhan lain seperti Bugis, Mahavihara, Persatuan Buddha Muda Malaysia dan Majlis Sangha Buddha Malaysia. Rumah ibadat penganut Buddha dikenali sebagai Tokong dan Wat. Tokong dan Wat berfungsi sebagai pusat penyembahan, aktiviti pendidikan, aktiviti kebajikan dan aktiviti keagamaan yang lain. Ketua agama Buddha digelar Biku iaitu Sami. Sami sangat dihormati atas kedudukan sebagai ahli agama dan fungsinya sebagai pemimpin semasa upacara keagamaan dijalankan. Selain itu, beberapa elemen penting di dalam tokong seperti loceng, lilin dan patung Buddha itu sendiri dijadikan sebagai simbol dalam kesucian agama. Contoh tokong atau wat agama Buddha. Sebagai penutup, perjalanan dan pengalaman sejarah yang panjang telah membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dengan agama dan budaya tersendiri. Setiap individu dalam masyarakat dan agama yang diyakini masing-masing sebagai panduan hidup di samping membentuk sasiar diri yang cemerlang dengan nilai murni. Justru keharmonian dan perpaduan negara dapat direalisasikan walaupun masyarakat memilikinya pegangan agama yang berbeza-beza. Amalan beragama di samping perayaan yang disambut oleh setiap kaum menjadi identiti negara yang unik dan wajar dipelihara. Sikap saling menghormati dan bertolak ansur terhadap kepercayaan setiap masyarakat ialah kunci utama kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih daripada saya.